Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli datang kuasa masjid, ahli jemaah muslimin dan muslimah sekalian. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama mendirikan solat maghrib berjemaah dan kita dapat sama-sama mengikuti kuliah yang diadakan oleh pihak masjid, yang mana kita maklum majlis ilmu agama adalah majlis yang dinaungi oleh para malaikat, kerana para malaikat suka kepada majlis ilmu, majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap langkahan kita kepada majlis ilmu akan dicatat tiap-tiap langkahan 100 kebajikan. Kita melangkah kepada majlis ilmu, tiap-tiap langkahan akan dicatatkan dengan 100 kebajikan. Apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, wastama'a ma yaqul, serta kita menuntut dengar apa yang dikatakan, kana bikulli kalimatin hasanah, adalah bagi dengan tiap-tiap kalimah yang kita tutup dengar satu kebajikan. Wastama'a ma yaqul, kita istima', kita tuntut dengar. Istima', bukan sama', istima'. Sama' ni mendengar, isma' mendengar. Nak istima', tuntut dengar. Tuntut dengar, bukan hanya kebetulan berada di tempat yang sama, masuk dalam telinga kita itu terdengar. Yang hak Nabi katanya wastama'a ma yaqul, istima', tuntut dengar, adalah bagi tiap-tiap kalimah yang kita tuntut dengar satu kebajikan. Hak Nabi kata mustami', orang yang tuntut dengar. Dalam hadis yang masyhurnya, kita biasa dengar hadis itu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takuni rabi' fatahlik. Kun aliman, Nabi kata hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu. Kun aliman, itu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang ilmu. Jadi perintah daripada Nabi ni perintah wajib. Alim fardu ain, itu perintah kewajipan fardu ain. Alim ilmu fardu kifayah, itu tuntutan perintah fardu kifayah. Maknanya kita ni sekurang-kurangnya aliman, orang yang alim, sekurang-kurangnya alim fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman. Kita sebut kata orang alim, ulama-ulama tu itu alim fardu kifayah. Itu alim fardu kifayah. Dan alim fardu kifayah pun dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat kita duduk, di daerah yang kita duduk, dalam jarak masafatul qasri, jarak yang boleh kasar sembahyang, tidak ada seorang pun
yang alim ilmu fardu kifayah, ke semua orang ni, orang di tempat tu berdosa kerana meninggalkan kewajipan ni belajar ilmu fardu kifayah. Mana di tempat kita tak ada seorang pun hok alim ilmu fardu kifayah, maka berdosa sekalian. Berdosa sekalian ni berdosa masa mana? Selama mana di tempat kita tidak ada orang yang alim fardu kifayah. Tapi kita nak cerita di sini bukan kata alim fardu kifayah itu untuk dalam satu kawasan. Untuk diri kita, aliman, hendaklah kamu menjadi orang alim. Perintah Nabi, alim fardu ain, tetap atas diri kita. Au muta'alliman, nak jadi alim fardu ain ni kena belajar. Takkanlah tiba-tiba alim fardu ain. Au muta'alliman, ataupun hendaklah kamu jadi orang yang belajar. Belajar apa ni? Kalau kita belum alim fardu ain, kita kena belajar hak fardu ain. Kalau kita sudah alim fardu ain, kalau kita sudah alim fardu ain, kita belum alim fardu kifayah, muta'alliman, hendaklah kamu belajar ilmu fardu kifayah. Tapi kalau kita belum alim fardu ain, kita mestilah menjadi muta'allim, orang yang belajar ilmu fardu ain, bukan belajar ilmu fardu kifayah. Kalau kita belum alim fardu ain, kalau kata alim ulama tu itu alim fardu kifayah. Alim fardu ain kewajipan atas masing-masing. Kemudian sebenar-benarnya alim fardu ain ni bermula daripada umur kita baligh, yang diajar oleh mak ayah kita sebelum kita masuk umur baligh. Maknanya kita masuk umur baligh, kita sudah aliman. Kun aliman, hendaklah kamu menjadi orang alim. Kita masuk umur baligh, kita sudah alim. Alim fardu ain. Sebab apa? Mak ayah kita wajib ajar ilmu fardu ain kepada kita sebelum kita masuk umur baligh. Yang kita maklum, ibu bapa wajib memberi ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak sebelum masuk umur dewasa. Kan gitu? Ni kita ibu bapa. Nak berkahwin, dia ada khusus kahwin, kan gitu. Kemudian ketika nak kahwin ada khutbah kahwin. Dalam khusus kahwin, dalam khutbah kahwin kita dengar ada ayat, kita apabila berkahwin, kita sudah ada tanggungjawab suami kepada isteri. Ini dalam khutbah kahwin tu lah, khutbah nikah tu. Kau tak ingat tau khutbah nikah tu? Tak ingat? Lama dah nikah semula lah. Kalau tak ingat kau, dah lah tak nikah semula pun kan kita biasa kan. Anak kita berkahwin, anak saudara kita berkahwin, anak beranak kita berkahwin, tak dengar khutbah dia? Dengar khutbah dia tu. Apabila kita berkahwin, kita sebagai suami kena beri didikan agama kepada isteri. Suami ni ilmu agama kena beri lengkap pada isteri. Ilmu agama apa? Hak fardu ain. Dalam khutbah tu pula, apabila kita dikurniakan anak, maka kita sebagai ayah dan ibu pula, ayah dan ibu bapa ni pula berkewajipan memastikan bahawa anak-anak ni dapat ilmu agama yang secukupnya sebelum masuk umur baligh, sebelum masuk dewasa. Apa ilmu agama yang secukupnya? Ilmu fardu ain tauhid, ilmu fardu ain fiqh, ilmu fardu ain tasawuf. Itu ilmu agama yang secukupnya. Sebab apa? Ni fardu ain, kewajipan atas tiap-tiap seseorang. Kewajipan ni ijma' ulama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf ni kewajipan. Beri ilmu agama secukupnya dengan bahawa kita ajar cukup ilmu fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Maknanya anak kita baligh dalam keadaan alim fardu ain. Tiba-tiba kita ni baligh dalam keadaan jahil ilmu fardu ain, maka hendaklah kita menjadi muta'allim, orang yang belajar ilmu fardu ain. Belajar ni cara khusus,
dengan berkitab, dengan ada catatan. Kita tak pandai pasal tu. Berkitab, catatan, kita tak pandai. Au muta'alliman, arti yang ketiga. Au muta'alliman, au mustami'an. Au mustami'an. Apa dia mustami'an? Orang yang istima', orang yang tuntut dengar, orang yang ambil dengar. Itu mustami'. Istima' wastama'a ma yaqulu, Nabi kata tadi. Orang yang tuntut dengar apa yang dikatakan, maka tiap-tiap kalimah yang dituntut dengar satu kebajikan. Jadi apa? Orang ni mustami'an, orang yang tuntut dengar. Wala takuni rabi' fatahlik. Jangan jadi orang keempat. Alim fardu ain pun tidak, belajar ilmu fardu ain pun tidak, tuntut dengar ilmu fardu ain pun tidak. Orang ni orang yang binasa, walaupun nampak rupanya nampak buat ibadat juga, binasa. Jadi saya nak sentuh dia bab istima', tuntut dengar. Ini contoh lain ni. Nabi kata al-mustami'u syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Nabi kata orang yang tuntut dengar umpatan bersekutu pada orang yang mengumpat. Orang yang tuntut dengar umpatan adalah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Sekarang ada dua orang, satunya mengumpat, satunya tak ada telinga. Qail yang mengumpat satu orang, satu orang lagi tidak qail, tidak berkata-kata, tetapi dia mustami', tuntut dengar. Itu mustami', tuntut dengar. Nabi kata orang yang tuntut dengar tu ialah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Jadi dua di situ. Sebenarnya mengumpat satu, qail seorang, satu orang lagi tu tak tambah sepatah pun, tak bunyi sepatah pun, tapi dia tuntut dengar. Dia adalah salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Tapi siapa tu? Orang yang mustami', orang yang tuntut dengar. Nak ceritanya, kalau kita berada berhampiran, contohnya tempat kerja yang sama, meja dekat-dekat, dia cerita hal orang sebelah, ada ni. Oleh kerana meja tu dekat-dekat, apa yang diumpat tu satu-satu masuk dalam telinga kita, masuk sutil-sutil dalam telinga kita ni. Kita bersekutu sama ke tak? Kita istima' ke tak? Kita tuntut dengar ke tak? Tidak terdengar. Kita tak ada saham di situ. Tak ada saham kita. Kita tak ada kena-mengena. Ada kena-mengenanya al-mustami'u syarikul qail, orang yang tuntut dengar umpatan dah. Kita hanya terdengar. Pada ni, maka kita tidak termasuk di kalangan orang yang mengumpat, sebab hanya terdengar. Tapi begitulah, sedap bunyi cerita. Semula-semula cerita semula. Dah sadik, saya tadi dah ambil herat. Lepas tu kenapa pula ni? Sedap bunyinya. Pada ni, pak tadinya hanya terdengar. Terdengar tak dikira. Kita tidak bersekutu dengan umpatan tu, sebab kita bukan al-mustami'u, orang yang tuntut dengar. Jadi kita majlis ilmu ni kena jadi mustami'an, orang yang tuntut dengar. Bukan hanya kebetulan berada dalam majlis ilmu kita terdengar, tak masuk tu. Kita naknya orang yang mustami'. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita alim ataupun muta'alim ataupun mustami'. Bukan hanya semata-mata duduk dalam majlis ilmu nak balik malah sebab isyak nak kena mari pula, kita pun duduk dalam majlis ilmu tapi kita tidak istima', kita tidak tuntut dengar, maka kita termasuk dalam golongan yang keempat, orang yang binasa, walaupun nampak kita berada dalam majlis ilmu sekalipun. Kemudian pengurusi masjid dia tidak adalah bagi tajuk kepada saya, dia cuma secara tazkirah umum sahaja, tazkirah umum. Biasa saya kalau tempat-tempat
Tempat-tempat hok mula gi. Tempat hok mula gi, saya sebagai pembuka ataupun hok mula-mula, biasanya saya akan bawa huraian suratul Fatihah. Biasanya gitulah. Sebab suratul Fatihah ni surah pembukaan, surah mula-mula. Jadi sesuai lah biasa sayanya. Kalau tazkirah di tempat sebagai pembukaan, sebagai permulaan, biasanya saya akan bawa huraian suratul Fatihah daripada tafsir Ar-Rahman. Biasa saya bawa hak berkaitan dengan huraian suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ni dia surah yang berkait dengan akidah, berkait dengan pegangan. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Bukan suratul Fatihah setengah-setengah pandangan, surah yang diturunkan selepas daripada ayat yang pertama Iqra, kita maklum. Ni setengah pandangan. Kemudian ayat yang keduanya yang diturunkan kepada Nabi adalah ya ayyuhal muzammir qumil laila illa qalila. Itu ayat yang kedua, yang mana muzammil ni orang yang berselimut, yang mana Allah Ta'ala perintah supaya qumil lail, mendiri malamlah oleh kamu. Jadi ayat yang kedua tu nak menguatkan rohani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu. Kemudian turun ayat ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Tu ayat pergi supaya beri peringatan dah. Selepas daripada tu turunlah suratul Fatihah. Suratul Fatihah, yang mana dalam suratul Fatihah ni mempunyai unsur pokok yang merangkumi seluruh Al-Quran. Dalam suratul Fatihah mengandungi 7 dasar utama agama, yang mana ketujuh-tujuh ni terkandung di dalam satu Al-Quran, suratul Fatihah. Kita jarang menyebut berkaitan dengan kelebihan suratul Fatihah. Kita biasanya surah Qul Huwallah, suratul Ikhlas kelebihan, surah Yasin jantung Al-Quran kelebihan. Kita lupa tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Suratul Fatihah satu-satunya surah yang diwajibkan kita baca dalam tiap-tiap rakaat sembahyang. Daripada 114 surah, satu surah suratul Fatihah. Kita fahamlah kedudukan suratul Fatihah. Ayat yang berkait dengan pegangan. Jadi kita bab suratul Fatihah, satu-satunya surah yang diwajibkan kita baca di dalam sembahyang. Kita bukan hanya menekankan berkaitan dengan hukum fiqh. Apa hukum fiqh? Hukum fiqh membaca Fatihah rukun, ada syarat-syarat dia. Membaca Fatihah rukun. Salah satu dia rukun 13. Kemudian rukun Fatihah ni dan sama dengan rukun-rukun sembahyang yang lain, dia ada syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat untuk sah rukun Fatihah, dia ada syarat dia. Pelihara huruf, pelihara makhraj, pelihara tasydid, pelihara tertib, pelihara mualat. Ini pergi pada fiqh. Maka kita pun memperbetulkan bacaan Fatihah kita, sebab untuk mencukupkan syarat bagi rukun Fatihah. Itu fiqh. Kita jangan lupa, sebelum bicara fiqh, nak membetulkan bacaan Fatihah mengikut hukum fiqh sebagai syarat bagi rukun Fatihah, kita mestilah berakidah terlebih dahulu dengan akidah suratul Fatihah.
Berakidah dengan akidah suratul Fatihah. Kalau bacaan Fatihah kita comel sekalipun, qari macam mana pun kita, kalau akidah kita tidak berakidah dengan akidah suratul Fatihah, sembahyang kita tetap tidak akan diterima. Bahkan suratul Fatihah yang kita baca, yang kita tidak beramal dengan bahawa kita tidak berakidah dengan suratul Fatihah, suratul Fatihah akan laknat orang yang membaca tanpa beramal, tanpa berakidah dengan suratul Fatihah. Jadi biasanya saya akan mulakan dengan pembicaraan suratul Fatihah, terutama sekali berkait dengan pegangan yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Cuma fungsi masjid dia ada hantar beberapa soalan. Kemudian di antara soalan ni dia berkait dengan, kalau kita kata berkait dengan adab belajar. Berkait dengan adab belajar. Ada satu soalannya berkait dengan adab belajar. Salam Ustaz, mohon pandangan Ustaz berkaitan dengan tingkah laku jemaah ketika kuliah sedang berjalan. Ada setengah mereka tengok handset dan bercakap-cakap tak bagi tumpuan pada ceramah yang sedang disampaikan. Ini berkaitan dengan adab. Dia dalam bab menuntut ilmu, adab tu sangat penting. Dalam bab menuntut ilmu, sebut kata menuntut, dalam bab menuntut ilmu ni, nak menuntut ilmu ni ada yang tak ada, yang belajar, ada yang mengajar. Ada ni. Dalam menuntut ilmu, kita menuntut ilmu tapi kena ada orang yang mengajar. Jadi antara dua pihak ni, yang nak terima ilmu sebagai penuntut, yang nak beri ilmu sebagai muallim, kedua-dua ni ada adab-adab dia. Adab muta'allim, orang yang belajar, dan adab muallim, orang yang, adab muta'allim, adab orang yang belajar, dan adab muallim, adab orang yang mengajar. Dua-dua ni, adab orang belajar dan adab orang yang mengajar. Memang adab ni sangat penting. Dia seeloknya lah. Oh, ni pesanan tugu saya lah. Tugu saya pesan, kalaulah Tuhan beri ilmu sedikit sebanyak, boleh menyampaikan, kalau tugu saya pesannya, jangan tinggal belajar. Tu. Jadi alhamdulillah saya ni kira dalam belajar jugalah. Belajar juga. Secara musyafah, secara berhadapan dengan guru, sebulan sekali pergi belajar di Wakaf Baru. Wakaf Baru kat sini tau. Bukan Wakaf Baru sini ni, Wakaf Baru Tupak. Orang ni komen tu, iklan tu, Masjid Nur Bakti Wakaf Baru, tambah kat Kuala Nerus, Kuala Terengganu ke ni, Masjid Nur Bakti Wakaf Baru. Ingat ke ustaz nak pergi Kelantan dah, dia kata ingat nak pergi Kelantan dah, Wakaf Baru saja. Bukan tambah sikit lagi Kuala Nerus. Tak ada masalah tu. Sungguh tu Wakaf Baru. Saya bolehlah belajar sekali sebulan pun, tapi selepas daripada PKP tu tergendalilah lepas PKP. Sebab apa? Sebab nak ambil pesanan untuk guru, kena jadi muta'allim, orang yang belajar. Jadi maknanya saya sendiri pun kena jaga adab belajar dan adab mengajar. Ini kita sama-sama ambil pengajaran molek, dan saya bawa kitab Syairus Salikin. Kitab Syairus Salikin di kulit yang pertama, juzuk yang pertama. Dia ada 4 juzuk Syairus Salikin. Muka surat 12 di awal lagi, membicarakan berkaitan dengan adab orang yang belajar dan adab orang yang mengajar. Dia berkaitan dengan soalan tu lah. Hak kata berbuah-buah. Hak tu kalau kita kata
Kalau tak belajar adab pun boleh tahu dah beradab ataupun tidak. Tak payah belajar tu. Kita tak katalah majlis ilmu agama, kita kata ilmu dunia. Ilmu dunia belajar pula bukan di masjid pun, dalam bilik darjah, bukan dalam masjid pun. Macam mana kalaulah cikgu yang mengajar tu, dia mengajar hanya kelas masakan je, dia mengajar hanya kelas jahitan je. Macam mana kalau pelajar dia bercakap-cakap? Macam mana? Okey, itu bukan ilmu agama. Kenapa kamu bercakap-cakap? Saya tidak minat. Tak minat masuk apa? Kan gitu. Kita pergi pula kepada budak-budak. Pasti ke, tadika ke, budak umur 5-6 tahun. Masa cikgu dia mengajar, bercakap tak? Bercakap tak? Kalau kita lalu kod tadika, kod pasti bising tu, waktu bukan semasa kelas. Waktu mungkin masa rehat ke, masa gitu. Cuba kita tengok masa kelas, kita tengok anak ke, cucu ke, masuk tadika, masuk pasti. Cuba kita pergi tengok anak cucu kita, bukan anak kita ni, cucu kita ketika berada dalam kelas 5 tahun 6 tahun umur dia, bercakap tak? Memang tidak. Itu kita maklumlah. Waktu kita kena letak molek, kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam masjid, kita niat iktikaf. Kita fahamlah hak berkaitan dengan pertanyaan macam mana orang yang bercakap-cakap. Itu kita faham tu. Dia kadang-kadang ialah kita orang yang berada dalam masjid, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kita lebih beradab, berdisiplin nak banding dengan orang luar. Kan gitu. Tapi kadang-kadang kita ni gitulah. Orang kadang-kadang buat banding. Buat banding ni bukan orang masjid dengan orang bukan masjid. Orang banding antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Cerita bab atau cerita bab apa? Civic tak apa panggil? Civic tu bukan berkaitan dengan adab juga. Dia buat banding, dia buat contoh. Orang tengok bola, orang Jepun apa tunjuk, Jepun ke Korea gitu. Tengok bola. Lepas habis tengok bola, bising bangun riuh rendah. Mana kita tengok, orang tengok bola tu, Allah lah tak jenis. Tangan dia ni melompat tu. Ke mana? Tapi selepas pakat balik belaka, stadiumnya bersih, tak ada siapa. Tiba-tiba program orang Islam ceramah agama, habis ceramah agama tengah malam, esok tengok ni siapa penuh. Macam mana kita rasa? Orang buat bandingan seumpama tu. Begitu juga orang buat bandingan. Ni buat bandingan ni. Orang yang ada di pasar raya, dia letak parking comel-comel di pasar raya, tapi parking masjid ikut suka. Dia buat banding gitu. Ada ni, bukan kata masjid Nur Bakti ni, bukan ni. Mana dia buat banding pasar raya, tempat parking kereta, bubuh kereta, tak ada satu pun motor. Tempat parking motor. Dia buat banding pula dengan masjid. Kadang-kadang tempat parking kereta, motor bubuh sutir tengah gitu. Tempat parking motor, kereta pula bubuh. Dia buat banding gitu. Gimana? Ni kadang-kadang ni siapa di masjid, orang iqamah dah. Letak macam letak kereta je. Letak je. Nak kejar tu. Tok Imam ni, Tok Bilal iqamah dah. Lepas tu parking macam mana? Belok orang ke dah? Tak kira. Peduli dia parking. Ada nak kata orang ni. Dia buat bandingan. Dia buat banding orang parking di pasar raya dengan parking di masjid. Orang parking di masjid ni tulis molek-molek dah tempat parking untuk penceramah. Dia masuk juga. Apa? Dia lewat dah. Gimana? Tadi pengusi bubuh tiang tu boleh parking tempat tu.
Setengah tempat tak payah buat tiang sebab dia sudah tulis di hadapan tu. Tempat parking penceramah. Dia nak dekat, situ kosong, dia pun masuk. Ni. Nak pergi ke mana tu? Nak berjemaah maghrib contohnya. Macam mana tu orang yang seumpama tu? Pada ni. Ni malanglah kalau siapa ke dibuat perbandingan seumpama tu. Takkanlah orang belajar ilmu dunia bukan dalam masjid, tak ada niat etikah pun boleh senyap. Kita semua sekolah belaka daripada tadika sapalah habis sekolah. Ketika kita berada dalam kelas sekolah, kita tak pernah pun bercakap-cakap. Bila kita masuk mari masjid rumah Allah, niat etikah majlis ilmu agama, kita bercakap-cakap. Kalau kita kata kasarlah, bukan setakat tidak beradab, tidak berpelajaran, begitulah kita boleh kata. Dak masa saya mengaji pondok, bercakap memang langsung tidak ada. Tak ada. Terkadang kita pegang pen, dia main ngatuk. Dia main ngatuk ni, dia terlepas pen. Bila terlepas pen, bunyilah jatuh atas kitab. Tu pun kejut dah, tengok tunggu takut tunggu perasan. Dah bising ni. Bising apa? Pen terlepas, jatuh atas kitab. Bunyi tu je. Apa? Tak muri dah, tak muri tu sedar. Takut, apa ni? Bunyi, tak muri apa begitu lalu. Jaga adab. Jadi kita boleh faham dah dalam bab tu. Dia bukan hanya bercakap-cakap. Terkadang dia bercakap-cakap serta dia komen pula. Itu lagi hebat. Duduk belakang. Orang mengajar tak peduli. Kemudian dia pun komen. Tu seeloknya dialah yang datang mengajar. Duduk atas meja untuk mengajar. Kenapa duduk belakang bersembang? Komen. Datanglah mengajar. Tu lagi yang bermasalah. Pada ni. Perkara ni memanglah dia tempat kita ni boleh dikatakanlah majlis ilmu di masjid ni sekarang alhamdulillah majlis ilmunya banyak. Jadi kalau dulu-dulu di tempat kita Terengganu ni setakat majmuah je, majlis ilmu kurang. Lepas tu kadang-kadang kita masyarakat kita ni kurang mengetahui adab sebab kurang majlis ilmu di masjid. Kalau mereka belajar ilmu agama di sekolah Arab gitu je. Kalau dulu-dulu belajar ilmu agama di sekolah Arab, di sekolah agama petang contohnya lah. Di masjid tidak ada kalau dulu-dulu, hanya setakat berjemaah. Jadi bila mari masjid ni jadi kadang-kadang kurang pengetahuan berkaitan dengan adab belajar dalam masjid. Saya dulu masa mula-mula mengajar tu, bab bersembang dalam kelas itu normal je, bersembang normal je. Kadang-kadang hak bersembang tu dalam tabir. Orang lelaki luar ni tak cekak tepuk latar. Ni cerita hak surah papat. Ni tepuk latar ni, senyap dalam tu, senyap sekejap, bersembang pula. Tepuk latar pula, senyap sekejap, bersembang pula. Sungguh-sungguh ni. Sekali tu saya kena balik Demang. Demang ni kenapa? Demang kerana masa tu saya fahamlah suasana tu. Apa? Teruskan mengajar. Tapi oleh kerana suara bersembang tu agak kedengaran kuat, jadi saya mengajar ni kuatkan suara sebab nak jadikan suara kita tu mengatasi suara bersembang. Bila kuatkan suara, balik Demang kerana tu aku dah kuatkan suara. Atau pagi tu lalu no. Terkadang dulu kalau dalam kelas ni, dalam kuliah ni ada panggilan telefon. Dia jawab panggilan telefon, bukan jawab kata saya ada dalam kelas ni, nantilah saya telefon semula. Tu pun tak sepatut dah seumpama tu. Tak sepatut dah. Tak suruh jawab lah. Atau mesej balas, saya berada dalam kelas. Jawab setakat tu pun tak sepatut dah. Ini jawab siap-siap. Pada ni. Pada jawab siap-siap. Tak lain dia jawab tu maknanya macamlah ada di rumah. Jawab betul-betul lah, begitu begini. Mana beres urusan tu. Beres urusan.
Hak saya kata tadi, kalau setakat saya ada dalam kelas ni, kesetengah orang pun tak meruak gitu. Ini jawab betul-betul siapa ke beres urusan. Ini dulu-dululah. Ini cerita dulu. Masa tu kurang sedikit lah. Tapi bila kemudian bila kuliah banyak, dan kemungkinan kuliah tu disentuh berkaitan dengan adab, maka kurang lah. Tidak dinafikan, masa lagi ada segelintir tu tidak dinafikan. Tu kita sama-samalah perbetulkan sesama kita. Cuma saya bercadang nak bacalah hak adab muta'allim, adab orang belajar, dan juga adab orang yang mengajar. Saya ambil dia punya ambil apa jepuk-jepuk je, bukan baca kitab ni, jepuk-jepuk je. Ada jepuk, ambil poin-poin je lah gitu dah, ambil poin-poin je. Dan kitab Sarus Salikin juzuk yang pertama surat 12, adab orang yang belajar 7 adab. Adab orang mengajar 17. Kita perhabis hak 7 lah malam ni dah. Hak 17 tu kita buat senyap sudah lah. Sebab hak 7 ni adab orang belajar, kita pakat sama-sama terima lah. Bagi hak 7 ni bagi ramai-ramai. Adab orang mengajar 17 banyak. Lepas tu kena atas seorang. Nah, ya dah, kena atas seorang. Hak adab belajar 7 kita pakat ambil, pakat bagi-bagi. Dan saya pun sebut dah tadi kan, saya pun masih lagi belajar. Kita pakat ambil. Adab mengajar 17. Ada ni. Yelah, kadang-kadang orang mengajar hanya menekan. Belajar kena ada adab. Belajar kena ada adab. 7 sahaja. Orang yang mengajar, yang tekan adab kepada orang yang belajar, ada 17 adab, 17 disiplin orang mengajar ni. So apa jadi orang mengajar lebih banyak adab? Sebab orang yang bawa dengan orang yang dibawa, mana yang sepatutnya beradab? Orang yang bawa ni. Sebab dia dereba lah sepatutnya lebih beradab nak banding dengan penumpang. Penumpang pun wajib beradab. Dan dereba, pemandu, lagilah wajib beradab. 17. Jadi kita ambil hak adab belajar terlebih dahulu. Bukan sengaja ambil adab belajar terlebih dahulu ni. Memang susunan dah kata Sarus Salikin, dia datangkan adab muta'allim dahulu, adab orang belajar dahulu. Bukan saja adab orang belajar dahulu, habis masa adab muallim, orang mengajar tak sempat baca. Dia memang dia tajuk dia pun Al-Faslus Sani fi adabil muta'allim wa muallim. Fasal yang kedua pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar ilmu. Dimulakan dengan adab orang yang belajar. Jadi adab orang belajar ni ada 7. Pertama, menyucikan hati daripada sifat kecelaan. Kita orang nak belajar ni, bersihkan hati daripada riak, bersihkan hati daripada ujub, bersihkan hati daripada takabur, bersihkan hati daripada hasad. Hati mestilah bersifat dengan sifat kepujian, hati mestilah ikhlas, hati mestilah sidik, benar, hati mestilah zuhud, hati mestilah tawaduk. Ini contoh-contoh sifat kecelaan dan juga sifat kepujian. Itu adab yang pertama. Adab yang pertama dia pergi pada adab batin, adab hati. Kita nak belajar agama, mestilah buang sifat riak, ujub, takabur, hasad. Mestilah bersifat dengan ikhlas. Sebab belajar sama, mengajar sama, asasnya adalah keikhlasan. Orang belajar, orang mengajar, asasnya adalah keikhlasan. Dimulakan dengan ikhlas, mulakan dengan sidik, zuhud, tawaduk. Itu contoh sifat kepujian. Jadi kita nak belajar, kemudian adabnya membicarakan berkaitan dengan menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan bersifat hati dengan sifat kepujian. Hak ni kena belajar ilmu tasawuf lah. Sebab ilmu tasawuf maudhu' pembicaraan adalah berkaitan dengan sifat-sifat
yang datang ke atas hati, sama ada sifat kecelaan ataupun sifat kepujian. Jadi nak kena belajar ilmu tasawuf nah. Dia nak kena belajar ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf sekurang-kurang hak fardu ain peringkat permulaan. Ilmu tasawuf tak boleh tinggal. Sebab ni adab dalam belajar ni pembicaraan hati. Orang belajar ilmu tasawuf, ilmu fiqh hak zahir, hak tu dahulu daripada ilmu bicara batin. Nak bicara ilmu fiqh zahir, bicara usuluddin, tauhid. Jadi maknanya orang belajar yang nak beradab ni, dia kena ada 3 ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab kalau kita tengok pada adab yang pertama, jadi seolah-olahnya ilmu tasawuf lah. Betul, ilmu tasawuf. Tapi ilmu tasawuf dimulai terdahulu dengan ilmu zahir fiqh. Kita nak bicara bab kesucian dalam, hak zahir kena suci, hak zahir kena molek. Fiqh. Kita nak bicara hak zahir kena suci, hak zahir kena molek, kena bicara i'tikad dahulu kena suci. I'tikad, suratul ikhlas. Apa dia ikhlas? Kesucian. Apa maksud kesucian suratul ikhlas? Kesucian pegangan. Suratul ikhlas bicara kesucian. Kesucian apa? Kesucian pegangan. Dia kena ada ilmu tauhid. Jadi nak bicara adab yang pertama pembicaraan hati ni, orang yang belajar ni tauhid, fiqh, tasawuf sekurang-kurang qada fardu ain. Dia kena ada 3 tu. Kalau hanya belajar tauhid ataupun tauhid dan fiqh sahaja tanpa ilmu tasawuf, macam mana nak ada adab yang pertama ni? Adab yang pertama ni mana? Maka belajarlah, adab ni tidak akan ada. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu tasawuf yang membicarakan berkaitan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Dan orang yang nak beradab, dia kena belajar ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tauhid sama telah lah di dahulu daripada ilmu tasawuf. Kita sebut dahulu ni kalau mengikut tertib. Mengikut tertib tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi ketiga-tiga ilmu ni fardu ain kepada kita. Sama-sama fardu ain, sama-sama kena belajar serentak. 3-3 kena ada. Gitu je. Tapi nak ceritanya, adab yang pertama bicara berkaitan dengan hati. Tambahan pula kita belajar agama, berada dalam rumah Allah, sama telah lah. Rumah Allah, kita berada di rumah Allah, sama telah lah kita kena bersihkan hati daripada riak, ujub, takabur dan hasad. Takabur contohnya sifat azazil, sifat iblis. Hasad pun sifat iblis. Hasad iblis kepada Nabi Adam AS. Hasad Qabil kepada Habil. Maksud yang pertama di bumi. Hasad iblis kepada Nabi Adam berpunca daripada takabur. Hasad Qabil kepada Habil di bumi berpunca daripada takabur. Sebab Qabil takabur dengan kelebihan yang ada pada diri Qabil dan pasangan Qabil. Jadi hasad tu mari daripada takabur. Hak hasad iblis, hasad Qabil. Jadi macam mana mungkin kita berada dalam rumah Allah, kita bawa sifat iblis? Mana mungkin kita berada dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu agama, untuk memahami agama Allah, kita bersifat dengan sifat iblis? Takabur, hasad contohnya. Sebab tu kita, yelah, sama-sama kita ni, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama nasihat menasihati. Dia gitu je lah. Ada ni, kita semua ni hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang banyak kekurangan. Sama je kita ni, banyak kekurangan. Kena sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, dan sama-sama nasihat menasihati. Jangan kita sombong. Jangan kita jadikan masjid ni tempat bertelingkah, tempat berkelahi, tempat menunjukkan keangkuhan, kehebatan. Bukan tempat dia. Ini rumah Allah, masjid. Apa di masjid? Tempat sujud. Macam mana rupa sujud? Masjid, tempat sujud. Macam mana rupa sujud? Menungging, tinggi punggung daripada kepala. Itulah kita.
Rukun yang paling tazallul, rukun yang paling hina diri kita kepada Allah adalah rukun sujud. Masjid ni tempat sujud. Bubur dahi di latar pula, jangan berlapik. Ni dahi ni anggota muka, yang anggota yang paling mulia. Buh latar jangan berlapik. Ada ni masjid, tempat orang sujud. Sujud sama aja. Ke ada kita orang lebih kita ni lah, orang lebih. Kita sujud bukan begini, kita sujud begini. Ada tak? Orang lain sujud begini belaka, menungging tinggi punggung daripada kepala. Dah saya lain, saya hebat, saya orang berpangkat, sujud saya begini. Okey lah. Ada sujud begitu? Tak ada. Ni ada ni. Kita berada di rumah Allah, niat iktikaf, kita belajar, kita berjemaah sesama kita, kena jaga hak ni. Jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur, jangan ada hasad. Kita bersifat dengan sifat-sifat yang baik, sifat ikhlas, sifat tawaduk, rendah diri. Ini kita sebut adab orang belajar secara umum lah. Tapi dimulai dengan pembicaraan bab hati. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, kita belajar ni mengkosongkan hati daripada berbimbang dengan dunia, berbimbang dengan anak isteri, dalam bab pekerjaan kita. Kita dalam belajar ni cukup dia belajar lah. Jangan duk mikir hak kerja buat. Ni bukan mikir kerja buat, bercakap hak kerja buat dalam kelas pula. Oh tu tak nak cerita lah tu. Mana hati kita kosong daripada perkara dunia, kita fokus kepada ilmu agama. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya. Jangan membesarkan diri atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya. Yakni jangan mengata ia dalam hatinya, ilmu ini kecil, rendah atau kitab ini kecil, kitab ni rendah. Kerana aku telah banyak dah mengaji akunya. Aku ni ngaji banyak dah. Mengapa guru itu menyuruhkan aku mengajar pula hak kecil-kecil? Apa gitu benar? Maknanya jangan kita sombong. Kita hendaklah merendah diri, menghina diri. Jangan kita sombong, jangan kita mengatakan dalam hati kita, itu ilmu rendah, itu hak tinggi, tu kitab kecil, kita kitab besar-besar kita mengaji. Ni jangan seumpama tu. Sebab tinggi mana pun ilmu kita, besar mana kitab hak kita belajar, tetap bermula daripada ilmu yang rendah, tetap bermula daripada kitab yang kecil. Ada ni. Kenapa sampai kepada ilmu tu banyak, sampai kepada kitab tu besar, tetapi masih lagi bersifat dengan sifat takabur? Kerana belajar tanpa adab yang pertama. Belajar tanpa adab yang pertama. Belajar ni menyucikan hati daripada sifat kecelaan, takabur. Jangan sombong. Ni nak sombong pula dengan ilmu. Kena bersifat dengan sifat tawaduk, merendah diri. Jadi kalau tidak ada adab yang pertama, bab menyucikan hati daripada sifat takabur contohnya, betul dia boleh ilmu dia tinggi, kemudian kitabnya besar, tapi bila tidak ada adab yang pertama, walaupun ilmu dia tinggi sekalipun, hati dia tetap bersifat dengan sifat kecelaan. Bahkan terkadang orang yang belajar ilmu agama serta bersifat dengan sifat kecelaan, bertambah ilmu, bertambah tebal sifat kecelaan. Ada ni. Bertambah ilmu, bertambah tebal sifat takabur. Sebab apa? Sebab kita belajar tanpa menyempurnakan adab yang pertama. Ni paling takut. Ni paling takut. Sama ada tidak belajar ilmu tasawuf fardu ain ataupun belajar tetapi tidak beramal. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk daripada Allah,
maka tidak bertambah kepada melainkan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbulah hak tanpa beradab tadi, betul, ilmunya banyak, ilmunya tinggi, kitabnya besar. Bila orang majar tu kecil, kecilnya. Pelekeh ilmu rendah, kitab kecil. Kadang dengar orang mengajar pun kena juga. Orang mengajar pun kena. Macam mana dia nak kenakan orang mengajar? Dia cuba tanya satu soalan, bukan nak tahu jawapan pun, dia nak test, nak tengok boleh jawab ke tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak urut, tak boleh jawab, dia kata. Ni kenapa ni orang yang nak belajar agama tapi tidak ni mendahulukan adab ketika nak belajar ilmu agama. Terkadang terkadang ada juga orang peseng dia pergi belajar ilmu-ilmu atas-atas. Ilmu syariat tak belajar, dia belajar ilmu hakikat. Ilmu hakikat dia belajar kitab hakikat, cerita bab rohani, alam arwah, alam ni, alam zauq, alam batin, maqam, wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul zat, dia faham tu. Ini syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah, maqam fanaul fana, maqam baqa, minallah, billah, lillah. Ini cerita bab maqam tinggi. Hak ilmu asas fardu ainnya mana? Tidak. Hak tu tak pakai awal tu. Hak tu lah hak paling kuat merendah-rendahkan ilmu syariat. Hak tu paling kuat. Belajar kita pergi ngaji suram, mu belajar kulit dia kata rendah bila sepatu hang. Dia belajar sifat 20. Dia belajar bab taharah, bab rukun semayang, bab syarat bagi berjemaah, syarat bagi Jumaat. Allah tak habis-habis ni. Taharah pula tu belajar bab air. Belajar bab air. Air banyak, belajar buat apa? Air banyak dia kata. Belajar buat apa? Jangan sombong. Bila-bila masa je. Tengok tempat-tempat orang tak ada air tu, orang nak tengok. Catu orang tak catu. Catu air. Tempat-tempat berat-berat. Macam mana kita? Macam mana kita nak berwudu? Kalau air hanya ada sedikit saja, akan belajarlah bab air. Air jadi musta'mal tu kita berwuduk macam mana? Kalau kita berwuduk kena dengan kaedah, walaupun air tu secetong, kita boleh berwuduk celuk dalam tu tanpa air tu jadi musta'mal, kekal air tu mutlak. Tapi ada cara dia. Jangan buat lebih kurang. Belajar bab air tak habis-habis. Air banyak dia kata jangan. Belajar bab wuduk, bab tayamum, belajar bab hid nifah. Belajar bab hid nifah dia kata belajar bab darah kotor orang dalam masjid. Orang puang pandailah darah dia. Orang puang kan kalau darah hid pandailah. Cuba tanya orang puang, kalau darah hid pandai ke tak? Ke darah hid tanya dulu, "Mek, mu pandai ke tak ni? Aku nak keluar dah ni, mu pandai ke tak?" Gitu ke? Jangan. Kalau tak belajar bab darah haid nifah, putus haid dah, tak erti lagi hukum haid nifah, akhirnya dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ni habis cerita ni. Ada ni. Ngaji molek. Dan kitab Sulam Mubtadi, saya mengajar malam Isnin di Masjid Pengadang Baru. Masuk tajuk haid dan nifah. Dia bukan mula bicara dengan haid sekurang-kurang kebiasaan, sebanyak-banyak tidak. Dimulai tajuknya wajib atas suami dan ayah ajar isteri dan anak perempuan akan hukum haid, nifah, istihadah dan wiladah. Wajib atas suami ajar isteri, wajib atas ayah ajar anak perempuan. Tu kewajipan ajar ke tak? Mana? Ajar dah isteri kita. Nak ajar orang, nak isteri berputus haid dah. Dah. Anak perempuan ajar ke tak? Nak ajar macam mana? Dia ada tu laki dia sendiri dah. Gitu pula. Lepas tu bila ajar? Bila kita menunaikan kewajipan. Tak semayang isteri kita kerana jahil haid dan nifah.
dak semayang anak perempuan kita kerana jahit nipah, kita akan berhadapan di mahsyar, tersungkurlah kita. Jangan buat mudah, jangan buat mudah. Ni bila dia belajar tinggi-tinggi, Allah tu taharah dia kata. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, di antara ilmu yang dicela pada syarak adalah orang yang menuntut ilmu yang tinggi-tinggi, ilmu yang dakik-dakik, ilmu yang halu-halu, ilmu hak zahir-zahir, ilmu hak syariat kasar-kasar ni dia tak belajar. Dia pergi belajar ilmu hak halu-halu, dia panggil ilmu yang daqiqil ilm. Dia tak ngaji ilmu yang jalil, dia ngaji ilmu yang khafi. Ilmu yang jali dia tak ngaji, dia ngaji ilmu halu-halu. Ini ilmu yang dicela pada syarak. Akhirnya orang seumpama ni, dia akan merendah-rendahkan ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji ilmu akidah, itu ilmu syariat. Kita ngaji ilmu fiqh, itu ilmu syariat. Ilmu agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji ilmu tasawuf, pembicaraan sifat-sifat hati, sifat kecelaan, sifat kebiasaan, itu ilmu syariat agama Allah. Dia merendah-rendahkan. Dia kata dia makam tinggi. Ni bukan makam tinggi, ni makam khayal dia panggil. Orang yang betul makam tinggi di sisi Allah. Tak usah cerita hak makam tinggi lah. Kita ni belajar ilmu agama, bermula dengan adab yang pertama. Kita membersihkan hati kita daripada sifat kecelaan. Ilmu kita akan bertambah, hati kita akan bertambah rendah. Dia banding macam apa? Macam padi, itu tau. Banding macam padi. Mana ilmu bertambah, kita bertambah tawaduk. Ilmu bertambah, kita bertambah tawaduk. Ini orang belajar ilmu serta adab. Ada ni. Itu kita cerita ilmu syariat. Dia belajar pula ilmu hakikah yang tinggi-tinggi, pembicaraan kesucian rohani, lagilah tawaduk nak banding dengan orang mengaji ilmu syariat. Tak mungkin mengaji ilmu tinggi, saya makam tinggi, kamu ni belajar ilmu kecil-kecil aja, ilmu rendah-rendah aja. Apa hang ah? Seumpama tu tak payah duduk cara sangat. Orang pesen ni dia kerah degil, tak pakai kan orang pesen ni. Sebenarnya kalau betul makam tinggi, dia tawaduk, dia lembut hati, dia lambat marah, dia mudah terima nasihat, dia mudah insaf, dia mudah menangis. Ni betul orang tinggi. Ada ni. Jadi tanpa adab yang pertama, akhirnya belajar dia merendah-rendahkan ilmu, merendah-rendahkan kitab. Atau macam tu, tanpa adab. Adabnya kita belajar ni mestilah kita merendah diri, menghina diri, jangan membesar diri atas suatu ilmu yang didatangkan oleh guru. Kita pandai apa? Aku pandai dah. Ada kata gitu. Aku dengar sok mudah, tak payahlah. Ada ni. Ni dia kena mula dengan adab yang pertama. Ni adab yang ketiga. Adab yang keempat, kalau dengan pengusi tadi 8.45. Tadi bincang dulu tadi tu, ngongeng bincang masa. Bincang masa. Isyak 8.15 lebih kurang gitu dah. Jadi nak berhenti pukul berapa? 8.45, mana setengah jam. Gitulah, kita ada 5 minit lagi. Perabi 7. Mana perabi hak adab orang belajar je lah tau. Orang mu'alim tak payah tau. Adab yang keempat. Ni ambil tu je, ambil poin-poin je. Adab yang keempat, bahawa memeliharakan daripada mendengar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salah di dalamnya, kerana dia mereka itu membawa pada dahsyat dan hairan, dan mereka itu tiada menghasilkan akan pada ilmu. Lagipun yang demikian itu membawa susah hati, tiada dapat satu yang dipegang. Jadi kita belajar ni, jangan kita nak cari ilmu-ilmu hak jenis hak nak berkelahi tu. Ada kan orang sengaja cari ilmu hak untuk hak bersalah-salah ulama, dengan bahawa ini cari ilmu yang boleh bertanding. Ini gini. Jangan hak gitu. Ada ni. Ada orang dia belajar, dia nak jenis hak bersalah-salahan tu. Kita belajar, kita nak perbaiki diri kita, bukan nak bersalah-salahan apa, bukan. Kita nak baiki diri kita.
Bukan kita belajar ini tu apa dia, kita macam mana. Ada ni. Sebab itulah Nabi kata orang yang Tuhan kehendak kebaikan, basara uyuba nafsi, Allah Ta'ala akan memperlihatkan baginya akan keaiban diri sendiri. Itu orang yang Tuhan kehendak kebaikan. Kita belajar agama, Allah kurangnya kita. Kita belajar agama, bertambah ilmu, kurangnya kita. Bertambah ilmu, kurangnya kita. Itu Nabi kata orang yang Allah Ta'ala kehendak kebaikan. Bukan kata belajar orang tu belajar sikit, orang tu doktor. Belajar sikit, bukan gitu. Kita belajar untuk memperbaikikan diri dan juga memperbaiki keluarga kita. Tetapi kalaulah ada kalangan kita hak tak molek, kita nasihat, menasihati. Itulah pulaknya, bukan kita berdiam diri. Kamu belajar sangat-sangat, kamu tengok benda tak baik, kenapa kamu tak nasihat? Saya belajar, saya nak baiki diri je, bukan nak baiki orang. Jangan salah faham waktu pula. Kita belajar nak baiki diri dan keluarga kita. Tapi apabila perkara yang salah, kita tengok, kita ada ilmu, kita kena menyampaikan pula. Faham tak ni? Kita menyampaikan hakikat sebenarnya adalah kita nak menunaikan tanggungjawab kita dengan ilmu yang kita ada. Maknanya kalau syarak tidak mewajibkan kita tegar, kita takkan tegar. Tapi kenapa tegar? Tanggungjawab kita dengan ilmu. Itu kita tegar. Ada ni, kita nak tanggungjawab dengan ilmu kita sendiri. Tapi memang betul niat kita belajar adalah untuk untuk melihat keaiban, keburukan yang ada pada dalam diri kita sendiri. Dan adab yang kelima, bahawa jangan meninggalkan daripada menuntut segala segala ilmu yang dipuji oleh syarak itu, jika berkehendak ia mahir kepada ilmu itu. Kita nak belajar apa-apa ilmu, kita jangan tinggal belajar tu. Kita kena, kalau kita berkehendak pada mahir pada ilmu tu, tetapi kita nak menuntut apa ilmu sekalipun, tetapi kemudian daripada selesai ia daripada ilmu fardu ain yang memberi manfaat dan kena mengamalkan akan ilmu fardu ain. Kita nak mendalami ilmu mana-mana sekalipun, sampai ke tahap mahir, nak menuntut mana-mana ilmu sekalipun, kemudian daripada selesai ia daripada menuntut ilmu fardu ain. Ni adab yang kelima. Kita nak belajar ilmu-ilmu agama Allah yang luas, biar selepas daripada kita selesai ilmu fardu ain kita. Macam sebut permulaan tadi, perintah kun aliman ni, alim fardu ain ni bermula daripada orang baligh, alim kita, guru kita yang pertama, mak ayah kita. Tapi apabila kita baligh dalam keadaan jahil ilmu fardu ain, kita wajib au muta'alliman, kita wajib kena belajar, kita tak belajar. Kita kena mustami'an, kena menuntut dengar ilmu agama ni, kita tidak dengar ilmu fardu ain ni. Malaikat akan catat dosa besar kepada kita setiap saat, bermula daripada kita umur baligh. Kita kena ingat, belajar sama, sembahyang sama, sama-sama kewajipan fardu ain, sama-sama ijma' ulama'. Bahkan berkhilaf ulama' mana besar kewajipan belajar dengan kewajipan sembahyang 5 waktu. Walaupun kebanyakan ulama' mengatakan besar lagi kewajipan sembahyang waktu nak banding dengan kewajipan fardu ain belajar ilmu agama. Tapi nak cerita sama-sama besar. Sebab bagi pandangan lagi besar kewajipan belajar ilmu fardu ain nak banding kewajipan semayang. Kerana tanpa ilmu fardu ain semayang kamu macam mana kalau tanpa akidah? Semayang kamu macam mana tanpa ilmu fiqh yang sempurna? Semayang kamu macam mana tanpa keikhlasan dalam hati? Tapi nak ceritanya, antara dua kewajipan ni sama-sama besar, ijma' ulama'. Kemudian sama dengan sembahyang. Belajar ni ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat kita belajar. Sama dengan sembahyang.
Boleh tak kita nak sembahyang fardu kifayah tanpa kita mencukupkan sembahyang waktu terlebih dahulu? Boleh. Sembahyang jenazah rajin, sembahyang waktu dah cukup. Boleh. Dia kalau buat sembahyang jenazah ada seumur. Sembahyang waktu cukup ke tak? Sembahyang kadang-kadang tak. Jadi gitu. Hak berat laginya, sembahyang subuhnya tidak. Sembahyang fardu ain. Sembahyang duha rajin. Tu mereng gitu. Ada ni. Dah. Hak sembahyang fardu ain tak tunaikan, pergi sembahyang sunat. Macam mana pula kalau orang yang tidak tekan fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, tapi hanya cerita bab fadilah. Ilmu bicara bab fadilah sunat. Tapi hanya bicara hak sunat, hak fardu ain akidah di mana? Fardu ain fiqhnya di mana? Fardu ain tasawufnya di mana? Tidak ada. Hanya cerita bab fadilah hak disunatkan hadis Nabi belaka tu. Tapi disunatkan. Bukan kita persoalkan hukum sunat, tapi macam mana utamakan ilmu sunat, ilmu fardu ain kita tinggalkan. Sama macam utamakan sembahyang duha yang kita maklum sunat, tapi yang sembahyang subuhnya tidak. Sama lebih kurang. Jadi ilmu fardu ain ni kalau kita tak belajar, malaikat akan catat dosa besar setiap saat kerana kita meninggalkan kewajipan belajar ilmu fardu ain yang ijma' ulama. Kewajipan ni bermula daripada umur kita baligh. Itu cerita dosa besar kerana kita tidak memulai belajar ilmu fardu ain. Tanpa ilmu fardu ain akidah, macam mana nak pastikan akidah kita akidah ahli sunnah wal jamaah? Tidak berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Macam mana? Kalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah pula, malaikat akan catat sebesar-besar dosa setiap saat dengan akidah yang terpesong akidah Mu'tazilah. Kita semayang comel pekah, tapi malaikat catat dosa besar akidah. Kita berada di bulan Ramadan, bulan suci, tapi akidah kita akidah yang sesat. Macam mana kita nak hadapi Ramadan dengan akidah yang sesat? Kita pergi tanah haram Mekah, tapi kita pergi tanah haram Mekah serta akidah yang sesat. Macam mana pergi tanah haram Mekah dan kadang akidah kita sesat? Tanpa ilmu asas hak fardu ain tauhid. Nak memastikan bahawa kita ni betul-betul berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita sembahyang tanpa melengkapkan syarat rukun sembahyang tidak sah, zanbun kabir, dosa besar kitanya pula. Kalau kita tak belajar ilmu fiqh tasawuf, riya, dosa besar, kabair. Takabur, dosa besar, kabair. Hasad, dosa besar, kabair. Itu dosa besar dari segi amalan. Akidah salah, sembahyang bang tak betul, hati pula hati yang bersifat dengan sifat kecelaan. Itu dosa besar lain. Dosa besar mengekali jahil fardu ain, dosa besar lain pula. Jadi nak belajar apa-apa ilmu, kemudian daripada selesai daripada menuntut ilmu fardu ain. Ni adab kitanya. Adab yang keenam, hendaklah ia sungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat dalam akhirat. Itu bersungguh-sungguh adab yang keenam. Adab yang ketujuh, maka sayugianya bahawa adalah kosak orang yang belajar ilmu itu semata-mata kerana Allah, kerana menuntut redha Allah Subhanahu wa taala, kerana nak beramal. Itu adab yang ketujuh. Kemudian ada satu soalan lagi. Dia ada kot soalan-soalan yang berkaitan dengan fiqh soalan ni. Ada soalan berkaitan dengan sembahyang jamak kasar. Bertanya berkaitan dengan waswah. Hukum sembahyang bacaannya tak betul tajwid. Kemudian ada satu soalan pula, apa pandangan ustaz terdapat sebilangan jemaah yang tidak berminat dan meninggal majlis ilmu yang diadakan di masjid sedangkan mereka datang berjemaah di masjid? Macam saya sebut mula-mula tadi kan, kita berada di masjid ini taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengekali diri kita dalam masjid ilmu pun taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bahagian masing-masing.
Nabi kata dah yuhramu su'ada wa yuhramu ashqiya. Nabi kata akan diilhamkan, dikurniakan ilmu kepada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan akan dihalang ilmu daripada orang yang takdirkan pada azal, orang yang celaka. Itu je. Tak pelik lah tu. Cuma sesama kita tadilah nasihat menasihati. Kalau kita kenal, kita tanya, kenapa kamu pihak masjid usahakan nak ada kuliah agama, kenapa kamu angkat punggung? Kamu ada hal sangat ke? Ke kamu pergi belajar tempat lain? Dah kita kenal dia kan? Tanya molek. Tak molek buat seumpama tu perangai. Kadang-kadang bawa dengan anak-anak pula, latih dengan akhlak yang seumpama tu. Orang mengajar kita angkat punggung, majlis yang dinaungi oleh malaikat kita panah, kita angkat punggung. Hal lebih malang lagi, orang yang angkat punggung ni, kalaulah kuliah tu hak dia adakan, hak dia pakat duduk. Kuliah orang lain adakan, dia pakat lari. Oh ni lagilah tak patut. Lagilah tak patut. Kuliah kita pakat mari. Kuliah diadakan oleh orang lain, dia sendiri hak lari mula-mula sekali. Ini memang, ni kita kena perbetul sesama ahli jemaah. Ini kena perbetul sama ahli jemaah. Sebab apa? Sebab akhlak seumpama tu, akhlak yang sangat huduh. Tak boleh akhlak seumpama tu. Kita sengaja nak lari daripada majlis ilmu. Terkadang kalau tidak ada majlis ilmu, tunggu sampai ke isyak niat iktikaf. Orang mengajar je dia balik. Ada yang seumpama tu. Mana tugas kita nasihat menasihati, tapi hakikatnya bahagian masing-masing. Ada ni, bahagian masing-masing. Kadang-kadang orang yang Tuhan pilih dengan pemahaman ilmu, walaupun dia jauh sekalipun, dia akan usaha juga nak belajar. Orang yang Tuhan tak pilih, hak ada di tempat yang sama dah, sanggup dia angkat punggung balik. Ada ni. Orang lain mari, kadang-kadang dia kata jerembung kat tangga, ustaz, kita punyalah lelah balik daripada kerja tu, lewat dah jam tengah jalan, kena balik mandi-mandi di rumah, turun tu sampai di masjid, orang sudah dah sembahyang jemaah, tapi nak belajar juga, dia naik, orang ni turun, apalah dia balik. Dia mungkin dia nak pergi kelas lain ke macam mana, kita letak gitulah. Tapi bahagian masing-masing. Cuma kalau kita, Allah Ta'ala beri kekuatan kita sentiasa melazimi majlis ilmu, kita perbetulkan niat kita molek. Kalau bahagian kita perbetulkan niat kita molek, kita belajar semata-mata tuntut redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semata-mata untuk beramal dengan agama Allah, dengan amal yang sempurna. Kita letak niat kita molek. Hak orang lain tu, kalau kita boleh nasihat, boleh sampaikan, kita usahakanlah. Sebab apa? Sebab ad-din nasihat. Agama kita nasihat menasihati, kadang tu saja. Tapi hakikatnya bahagian masing-masing. Hak tadi tu, hak balik. Hak tak balik bersembang, macam mana pula? Lagi hebat. Hak tak balik bersembang di belakang, komen pula. Mana hebat antara aku tak ambuh, aku balik. Aku tak ambuh, tapi nak balik malah aku bersembang, aku komen apa dia ngajar tu, tak pandai aku daripada dia. Mana hak balik dengan hak tunggu tapi tak ambuh sebenarnya. Ni perkara yang biasalah, perkara biasa. Sebab tu kata kita sama-sama ahli jemaah, kita perbetulkan sesama kita, kita susun kuliah molek biar cukup asas hak fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian kita nasihat menasihati. Itu je. Kita jaga adab belajar kita molek. Pentingnya bab penyucian hati kita. Yang ketujuh pula, kita belajar letak niat molek semata-mata tuntut redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk keluar dari kelam kejahilan kepada terang ilmu. Jadi kira-kira hak kata nak berhabis 7 adab tu habislah. Cuma panjang sikit, minta maaf lah dok. Yelah, mari jemputan seumpama ni, kalau isyak berhenti, maknanya tak tahulah, bagi sayanya tak puas hatilah bagi saya. Tapi kalau sebenarnya kalau saya berhenti 8 suku lagi bagus, tekuk nak kering, boleh balik awal dah kalau kira.
Tapi yalah, kita ambil masa hak lebih sikit sebab ini hanya jemputan. Kemudian kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala kekalkan kita atas agama dan atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan kita dalam menuntut ilmu agama, sebab Nabi SAW bersabda, man ja'al maut wa huwa yutibul ilm li yuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Sesiapa yang datang kematian dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama dengan ilmu itu, maka antara seseorang yang mati dan keadaan menuntut ilmu dengan para anbiya di dalam syurga satu darajah. Jadi mudah-mudahan Tuhan beri kekuatan kita boleh belajar sampai ke mati, sebab kita nak menuntut ilmu daripada buaya sampailah kepada liang lahat. Mudah-mudahan kita sama-sama dikurniakan oleh ilmu yang memberi manfaat. Setakat itulah, kalau ada terkasar tu minta maaf banyaklah. Pernah mari semayang sini, pernah lah tupang majmuah tu pernah. Cuma sekali mari dak jumpa, pusing tengok menara, barulah jumpa. Masuk kau ni nak dia jumpa masjid ni, jadi payah sikit. Tadi pun terlajak dah, salah masuk lorong. Saya pernah mari sini, bukan tak pernah, tapi nak cari tu payah. Masuk sipang tu nampak menara, cari pula baru jumpa. Payah sikit. Jadi mari gitu. Lepas tu pakai cerita ni, saya cerita secara umum untuk diri saya sendiri dan sama-sama kita ambil manfaat insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.